Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni, syarah kitab Tauhid jilid kedua. Kita masih bincang tentang uh, masalah Tauhid Asma' wa Sifat, penyimpangan dalam Tauhid Asma' wa Sifat. Okay, awal penyimpangan Tauhid Asma' wa Sifat ni, pertama Ja'ad bin Dirham. Kebiasaan para khalifah dahulu, mereka memanggil mu'addib, guru khusus lah, orang beradab, mu'addib, untuk mengajari anak-anak mereka ketika masa kecil tentang adab. Adapun mu'addib dari Marwan bin Muhammad adalah Ja'ad bin Dirham. Masalahnya, tok guru dia ni nak, tok khalifah ni Marwan bin Muhammad ni, pemerintah dia adalah Ja'ad bin Dirham, tok guru dia. Sehingga Marwan diberi gelaran dengan Marwan al-Ja'di. Sebagaimana telah kita sebutkan bahawa Ja'ad bin Dirham inilah yang pertama-tama kali menolak tentang sifat-sifat Allah SWT kerana terpengaruh dengan falsafah Yunani. Ia tazih mensucikan Allah, menentang, menolak tentang sifat-sifat Allah. Ilmu falsafah dari Yunani masuk ke dalam dunia Islam. Rujuk al-ibar fi khabari Man Ghabar Az-Zahabi, jilid 1 muka 1-3 dah. Al-ibar fi khabari Man Ghabar. Sehingga akhirnya dia dibunuh oleh seorang amir dari Bani Umayyah. Dia daerah Khurasan yang bernama Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Kena bunuh, hukum bunuh Ja'ad bin Dirham. Tepat pada hari Aidul Adha, Khalid bin Abdullah Al-Qasri berkata, Ayyuhan nas, dhahu taqabbalallahu dhahayakum inni mudahin bil Ja'ad bin Dirham innahu za'ama anna Allah lam yattakhiz Ibrahim khalila lam yukallimu Musa taklima. Wahai sekalian manusia, sembelihlah nak, dhahulah, semoga Allah menerima sembelihan kalian. Taqabbalallahu dhahayakum. Dia kata, semoga Allah terima sembelihan kalian. Adapun saya akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Ini musahhi mudahi bil Ja'ad bin Dirham ni. Dia akan sembelih Ja'ad bin Dirham kerana dia meyakini bahawa Allah tidak menjadikan Ibrahim kekasihnya. Dia yakin ke apa? Za'ama anna Allah lam yattakhiz Ibrahim khalila. Tidak menjadikan Ibrahim kekasihnya dan tidak berbicara dengan Musa secara langsung. Walam yukallimu Musa taklima. Menurut Quran ni tak? Sedekah sebenar-benar percakapan yukallimu Musa taklima tak? Jadi dia tolak nak sucikan Allah sebenarnya tak? Ada pengaruh falsafah cara menyucikan Allah, cara mantik, cara falsafah. Rujuk hadis riwayat Bukhari nombor mungkin 15 lah. Tak ada tilak ni, 15 ta'dinya. Lihat risalah As-Sijizi ila ahli Zabit fi raddi 'ala man ankara al-harf was-sawt. Nasr As-Sijizi surat 16 dah. Majmu' Fatawa juzuk 13 muka 127. Risalah As-Sijizi ila ahli Zabit fi raddi 'ala man ankara al-harf was-sawt. Abu Nasr As-Sijizi muka surat 16 dah. Terujuk dia. Ja'ad bin Dirham akhirnya dikafirkan oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Bagaimana sajalah. Kemudian dibunuh dengan cara dipenggal, tekak lah, tak putus tekak. Ja'ad bin Dirham adalah orang yang memiliki pemikiran bahawa Allah SWT tidak berbicara dan Allah tidak mencintai kalau cara perbuatan baru maka makhluk gitu dia. Allah tidak mencintai pasal ada perubahan. Allah tak boleh berubah. Kenapa dia fikir gitu? Sebab dia belajar cara falsafah, cara falsafah Yunani. Allah, dia bicara sifat-sifat Allah, antara sifat-sifat pencipta Allah ataupun jika ada Allah Ta'ala ni sekali capu gawah dan terwujud ke apa tu, situlah bicara perbincangan dia. Allah tak boleh mencintai, jadi berubah. Takut berubah. Cinta tak cinta ni ada permulaan, kata tadi. Adalah perbincangan menyebabkan menentang sifat berbicara dan mencintai. Taharruk, tak boleh bergerak, tak boleh berbicara, tak boleh mencintai, tak boleh. Takut ada perubahan pada Allah. Allah ni serupa sama. Ni
pemikiran falsafah Yunani ya. Menurut dia Allah SWT tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa AS. Padahal Allah SWT telah berfirman dalam Quran, Allah SWT berfirman wa kallama Allah Musa taklima. Dan kepada Musa Allah SWT berfirman langsung dengan sungguh-sungguhnya. Sungguh-sungguh kecek langsung ya. Surah Nisa ayat 164. Kemudian dia juga mengatakan bahawa Allah tidak pernah mencintai sementara Allah berfirman wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kekasihnya khalila. Surah An-Nisa ayat 125. Kedua ayat ini diingkari oleh Ja'ad bin Dirham. Maka ketika penyimpangan pemikirannya tersebut diketahui oleh orang-orang, maka dia pun kabur. Larilah. Dia lari dari Kufah menuju ke Khurasan. Daripada Iraq pergi ke Rusia ni, atas pada Iran lah. Yang di situlah dia bertemu dengan Jaham bin Safwan. Lepas tu dia jumpa ada murid barulah, Jaham bin Safwan. Hanya saja Ibn Asakir menyebutkan bahawa Jaham mengambil ilmu dari Ja'ad bin Dirham ketika dia di Kufah lagi. Ada gitu Ibn Asakir ya. Lihat tarikh dari Ibn Asakir juzuk 72 muka 9. Dan demikian juga dinyatakan oleh Imam Ibn Katsir dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Ibn Katsir juzuk 13 muka 44. Dia masuk sininya bukan bertemu di Khurasan lah. Maksud dia anak murid ikut tu guru ya, daripada Kufah ke Khurasan lah. Wallahu a'lam lah. Timbul sebuah pertanyaan bahawa dari mana sumber pemikiran Ja'ad bin Dirham tersebut. Memang memiliki gitu dah. Tanzih menyucikan Allah dengan cara Allah tak boleh bergerak, tak boleh berubah lah, tak boleh mendengar, tak boleh apa tak. Kalau maksudnya ada perubahan tak. Sebelum mendengar ada tak dengar, lepas mendengar itu asal gitu lah. Para ulama yang di antaranya Ibn Taymiyah dan Ibn Asakir menyebutkan silsilah pemikiran dari Ja'ad bin Dirham. Memang pemikiran Ja'ad bin Dirham ini, para ulama menyebutkan bahawa Ja'ad bin Dirham mengambil pemikiran tersebut dari Aban bin Sam'an. Ini mesti ada tok guru belajar mana, baca kitab ke apa dah. Jadi tok guru dia Aban bin Sam'an. Lalu Aban bin Sa'am mengambil pemikiran tersebut dari Talut ibn Ukhti Labid bin As'am. Talut ibn Ukhti Labid bin As'am, tok guru pada Aban bin Sa'am ni. Sedangkan Talut mempelajarinya dari Labid bin As'am. Alhamdulillah. Seorang Yahudi yang menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam, Labid bin As'am ni kata gitulah. Allah alam riwayat ni. Labid bin As'am inilah yang pertama kali yang mengatakan bahawasanya Taurat adalah makhluk. Taurat adalah makhluk ni Labid bin As'am ni kata. Lihat tarikh Dimash Ibn Katsir juzuk 2 masalah sebenarnya. Wallahu a'lam betul kodok ni. Tapi dah mana pun bersumber daripada pemikiran falsafah. Mana ni yang mudah nak bicara kitab-kitab Yunani ni. Pemikirannya itulah yang dianut oleh Ja'ad bin Dirham yang kemudian diwariskan pada Jaham bin Safwan pula anak murid lah. Daripada tok guru tu anak murid. Namun Jaham bin Safwan juga ikut terbunuh yang di tangan seorang amir dari Bani Umayyah ni. Amir ni ketua gubernur ada. Bernama Salm bin Al-Has sekitar tahun 228 Hijrah. 128 Hijrah dibunuhnya Jaham bin Safwan, dia hukum bunuh lah hukum. Rujuk Al-Mawsu'ah Al-Muyassarah fi Adyan wal Mazhab An-Nadwah Al-Alimiyah juzuk 1 muka 65. Terdapat dua pendapat di kalangan para ulama tentang sebab terbunuhnya Jaham bin Safwan. Sebahagian ada yang mengatakan bahawa dia dibunuh kerana dia ikut memberontak terhadap pemerintahan bersama barisan Ibn Shuraih. Kemudian tertangkap dia dibunuh atau sebab itu tak. Sebahagian lain mengatakan bahawa Jaham bin Safwan dibunuh kerana pemikiran menyimpangnya yang dia warisi dari Ja'ad bin Dirham. Dan diketahui oleh pemerintah akhirnya dia ditangkap lalu kemudian dia dibunuh. Itu ada dua sebab lah. Riwayat tu tak mana kuat Allah alam. Okay, Jaham bin Safwan yang kedua tokoh besar selepas Ja'ad bin Dirham, Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan disebutkan bahawa di dalam dirinya terkumpul banyak syubhat. Banyak perkara yang mengajar pelik-pelik lah. Di antara syubhat yang dia miliki adalah sebagaimana yang disebutkan bahawa suatu hari dia berdebat dengan suatu kelompok Sumaniyah. Bahar-bahar kan debat dengan orang Sumaniyah nama. Kelompok musyrikin yang berasal dari India. Kita dah. Dia ada falsafah India. Falsafah India ni sebenarnya mempengaruhi falsafah Yunani nak yogi jauh-jauh nak yoga ke apa dah. Meditasi ke apa. Itu heruh tu dah.
Atman ke apa ibu nah gitu Brahmin Atman Brahman dengan Atman ada falsafah dia lah. Perdebatan itu memberikan perjanjian bahawa jika saham Jaham bin Safwan menang dalam berdebat, maka kelompok Sumaniyah akan masuk Islam. Kalau dia menang debat, Sumaniyah masuk Islam. Wajib lagi debat dah. Akan tapi jika Jaham bin Safwan kalah, maka dia harus masuk agama mereka, masuk Hindu lah. Akhirnya terjadilah perdebatan tak kali itu. Sementara Jaham bin Safwan tidak memiliki ilmu. Dia nekat untuk berdebat dengan hanya mengandalkan logika yang dimilikinya. Ilmu logik maksud itu dah. Maka mulailah orang-orang Sumaniyah bertanya kepada Jaham bin Safwan, "Wahai Jaham bin Safwan, apakah engkau mengenal Rabbmu? Dan bagaimana kau mengenalnya? Apakah engkau pernah melihatnya? Apakah engkau pernah menyentuhnya? Apakah engkau pernah mendengarnya? Apakah engkau pernah menciumnya?" Maka Jaham bin Safwan menjawab, "Tidak pernah." Orang Sumaniyah kemudian berkata, "Kalau begitu Tuhanmu tidak ada." Gitu cara berhujahlah debat. Mendengar hal itu, maka Jaham bin Safwan tidak boleh menjawab dan dia diminta untuk diberi waktu. Akhirnya dia pulang ke rumah dan berfikir. Kemudian beberapa hari kemudian setelah dia merasa boleh memberikan bantahan terhadap mereka, dia kembali kepada orang-orang Sumaniyah dan bertanya, "Bukankah kalian sepakat dengan kami bahawasanya ada yang namanya roh-roh?" Mereka menjawab, "Ya benar." Jaham bin Safwan kembali bertanya, "Apakah kalian pernah melihatnya?" Roh ni aja tengok dah. Tanya orang Hindu lah. Jaham bin Safwan tanya orang Hindu, "Apakah kalian pernah menciumnya? Apakah kalian pernah memegangnya?" Ternyata orang-orang Sumaniyah menjawab, "Tidak pernah." Kemudian Jaham bin Safwan berkata, "Kalau begitu kalian tidak memiliki roh." Kata kita. Ar-Rad al-Jahmiyah wa Zanadiqah, Imam Ahmad bin Hanbal, muka surat 93 hingga 95. Akhirnya orang-orang Sumaniyah kalah dalam perdebatan tersebut. Akan tapi setelah perdebatan tersebut, Jaham bin Safwan terkena syubhat. Dia niat baik, debat lagi, dan sekali dia sesat dah. Ada juga jenis gitu dah. Dan disebutkan bahawa dia tidak solat selama 40 hari. Kerana bengong dah. Ketika dia tanya tentang mengapa dia tidak solat, dia menjawab, "Bagaimana aku mau solat sementara saya tidak mengenal Tuhan saya?" Dia kata gitu. Nak semayang dia jadi batiniyah ni tak? Ajar batiniyah tak semayang bel. Sek mak lipat dah. Sek mak lipat, makrifat ni mak lipat. Lama tak semayang dah. Tak tahu siapa tak semayang ni lah. Tak kenal Tuhan macam mana semayang kata tak? Itulah syubhat mereka lah. Ada yang menyebutkan bahawa Jaham bin Safwan dibunuh oleh pemerintah sebab meninggalkan solat selama 40 hari tersebut. Wallahu a'lam. Rujuk Khalqu Af'anil Ibad Al-Bukhari juzuk 1 surat 30. Di antara syubhat yang masyhur bersarang di dalam kepala Jaham bin Safwan adalah syubhat dalil a'rad. A'rad ni memang istilah ni memang falsafah. Kita falsafah dulu. Dia mengatakan bahawasanya segala sesuatu yang tertempel padanya sifat-sifat, maka dia adalah makhluk. Adapun Tuhan haruslah mestilah berbeza dengan makhluk. Gitu je ayatnya tak? Benda ni memang betul-betul lah kitab ni. Kita apa falsafah dulu. Tak dia ambil mana je bukan ambil. Kalau kita tengok sana lebih asam lagi apa tuduh. Kita saya tak nampak dah. Tapi ada ayat dia kita jarah ada sebut gitu dah, tapi nak nyebutnya sebenarnya benda-benda ni dari diterjemah dari kitab-kitab falsafah Yunani dulu dibaca oleh orang Islam jadi mikir gitu. Kalau ada sifat ni makhluk kan, mesti berbeza dengan si makhluk tu kan. Dia ada main apa? Ni nombor satu nak suruh berbeza tu. Kalau berbeza saja tak apa tak berbeza. Dia kena menafikan sifat. Kalau mendengar serupa makhluk, aku tak boleh mendengar. Bercakap serupa makhluk, tak boleh bercakap kan. Jadi unsur-unsur falsafah Yunani. Oleh kerana itulah dia menolak bahawa Allah memiliki nama dan sifat-sifat, kerana hal itu merupakan ciri-ciri makhluk. Menurutnya Allah tidak boleh memiliki sifat apa-apa pun, sehingga akhirnya dia menolak sifat Allah SWT. Dari dialah kemudian munculnya firqah Jahmiyah. Jaham bin Safwan Jahmiyah dah. Betul-betul guru dia. Nombor 1 dah. Lepas tu kita bincang pula antara Jahmiyah dan Mu'tazilah. Beza mana dah. Sebelum Jaham bin Safwan meninggal dunia, ilmunya sempat diajarkan kepada orang-orang Mu'tazilah. Lalu kemudian dianjurkan kepada Abu Muhammad Sa'id ibn Qullab
yang kelompoknya disebut Al-Kullabiyah. Dari Al-Kullabiyah tersebut, ilmu tersebut kemudian diteruskan pada Abul Hasan Asy'ari. Abul Hasan Asy'ari ini melewati 3 fasa, 3 tahap ni. Jadi memang Mu'tazilah ni. Jadi Mu'tazilah tu berpunca daripada Jahm bin Safwan juga. Lepas tu ada antara anak-anak murid dia tu, ramai-ramai tu ada seorang nama Ibn Qullab ni, Kullabiyah. Lepas tu boleh ke Abu Hasan Asy'ari. Lepas tu gitulah jadi cerita dia. Okey, fasa pertama Abu Hasan Asy'ari ni, kita suhu lah tempat kita dah akidah Asy'ariyah ni. Al-Sunnah kata Asy'ariyah ni, Asy'ari ni lah. Tahap pertama dia adalah Imam Mu'tazilah, iaitu Abul Hasan Asy'ari belajar kepada ayah tirinya, ayah tiri dia yang bernama Abu Ali Al-Jubai. Selama kurang lebih 40 tahun dia belajar akidah Mu'tazilah. 40 tahun Imam Abu Hasan Asy'ari. Rujuk Syiar Al-A'lam An-Nubala Az-Zahabi juzuk 15 muka surat 8 Tabyin Kazim Muftari, Ibn Asakir juzuk 1 muka surat 40, dan beliau termasuk orang sangat dalam keilmuannya tentang Mu'tazilah. Jadi Abu Hasan Asy'ari ni mendalam tentang ilmu Mu'tazilah. Tahap kedua dia berada pada pemikiran Kullabiyah. Rujuk Al-Khutat Al-Maqrizi juzuk 4 muka surat 101. Ada riwayat sejarah lah yang kata dia Kullabiyah. Dia ada terima sifat Allah dan ada tolak sifat Allah. Begitulah lebih kurangnya. Ya, tahap ketiga dia berusaha kembali kepada sunnah. Sedaya upaya kembali kepada sunnah ni. Sebagaimana dinukilkan oleh Az-Zabidi dari Ibnu Katsir dalam Ittihaf As-Sadatul Muttaqin juzuk 2 muka surat 4. Di tahap ini dia berusaha menuju sunnah namun tidak berhasil secara keseluruhannya, sehingga masih ada sisa pemikiran Kullabiyah, ada sisa pemikiran Mu'tazilah lagi. Tentu kita sangat faham bahawa tidak mudah seorang keluar dari cengkeraman syubhat-syubhat pemikiran. Jadi kita akan terima hakikat dan tuduh orang lain sesat, mudah-mudah payah dah. Cumanya kita ayat ajaran itu tak betul gitulah. Kita nak label, nak golongkan orang ni keluar dari Ahlussunnah, Jahmiyah, mudah-mudah payah dah. Kita tak boleh mudah-mudah. Syiah tu dah mudah-mudah ke apa payah. Tapi kita nak ayat Syiah sesat sini-sini. Begitu juga. Itu dah. Sesungguhnya betapa banyak orang-orang yang dahulunya takfiri, kemudian dia mengenal manhaj salaf dan berpaling dari takfiri lah, mudah mengkafirkan orang. Akan tapi masih lagi ada sisa pemikiran takfiri yang susah terlepas dari pemikirannya. Hal itulah yang dialami oleh Abu Hasan Asy'ari pada tahap yang ketiga. Intinya ya, kesimpulannya, khulasahnya, Abu Hasan Asy'ari sempat di fasa di tahap pemikiran Kullabiyah. Ternyata pemikiran di fasa tahap itu mirip dengan pemikiran Abu Musa Al-Maturidi. Masa tu serupa kan. Anak murid dia yang ikut tahap kedua Abu Hasan Asy'ari itu serupalah dengan Abu Musa Al-Maturidi. Hanya saja ada beberapa perbezaan tertentu antara mazhab Asy'ari dengan mazhab Maturidiyah. Setelah pemikiran Jahm bin Safwan diambil oleh orang-orang Mu'tazilah, ada dua tokoh Mu'tazilah yang sangat hebat dalam perjuangan kepemikiran Jahm bin Safwan tersebut, iaitu Ahmad ibn Abi Du'ad dan Bishr bin Ghiyas al-Mirsi. Ahmad ibn Abi Du'ad dan Bishr bin Ghiyas al-Mirsi. Itu anak murid tokoh penerus yang hebatlah dalam Mu'tazilah. Ahmad Ibn Abi Du'ad adalah seorang tokoh Mu'tazilah yang menyebarkan fitnah di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Sehingga Khalifah juga terpengaruh dan memaksa para ulama untuk mengatakan bahawa Al-Quran adalah makhluk. Maksud dia lah Ahmad Ibn Abi Du'ad. Dan barang siapa yang tidak menyatakan Al-Quran adalah makhluk, maka akan dibunuh. Akhirnya banyaklah ulama yang dengan terpaksa melakukan tauriyah. Sepelek lah apa kata. Tauriyah macam sepelek lolok dah pada anak ayat benda lah, simul lah ini. Dengan mengatakan Al-Quran itu makhluk agar tidak dibunuh. Akan tapi tidak bagi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau tetap bertahan mengatakan bahawa Al-Quran adalah kalamullah dan bukanlah makhluk. Sehinggalah dia disiksa sampai kurang lebih 3 kali pergantian khalifah. 3 khalifah mati orang seorang ni. Dia pun kena 3 kali pergantian khalifah, dia kena seksa nak.
Adapun Bishr bin Ghiyas al-Marisi banyak dibantah oleh para ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dalam kitabnya Naqdu Uthman bin Sa'id al-Bishr ala Bishr al-Marisi al-Anid fima iftara alaihi ala Allah fi tauhid. Alaihi fi tauhid. Keduanya mengaku bahawa mereka adalah Mu'tazilah. Tetapi akidah mereka sangat mirip dengan akidah Jahmiyah yang dibawa oleh Jahm bin Safwan. Supo je isu dia orang tuduhan ni. Cerita isu daripada pemikiran Yunani. Ulama dulu tak tahu ya kalau dia gitu sebenarnya unsur tu memang betul-betul dari terjemahan kitab-kitab falsafah Yunani. Teori penetapan Tuhan, dalil a'rad nak tetap Tuhan ni a'rad. Menurut Jahm bin Safwan, sebagaimana telah kita singgung sebelumnya, bahawa Jahm bin Safwan memiliki teori tentang menetapkan adanya Tuhan. Adapun teori-teori tersebut disebut dengan teori dalilul a'rad. Dalil a'rad. Dalil a'rad adalah tentang sifat dan jisim. Ada cerita-cerita sifat jisim ni. Unsur falsafah. Dalam teori ini Jahm bin Safwan mengemukakan bahawa Tuhan mestilah berbeza dengan makhluk. Bila bicara tentang makhluk, di antara ciri utama makhluk adalah berjasad dan memiliki sifat. Itu dalam falsafah kan. Dan di antara ciri khas jasad adalah memiliki sifat seperti bergerak, diam, terpisah atau bersatu, atau berbincang dengan jasad. Maka dari itulah kerana Tuhan tidak boleh sama seperti makhluk, maka Tuhan tidak boleh bersifat. Oleh kerana teori itulah Jahm bin Safwan di akhirnya menolak seluruh sifat-sifat Allah SWT. Di antaranya dia menolak sifat-sifat Allah dengan mengatakan bahawa Allah tidak berbicara, Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar dan Allah tidak boleh mencintai atau redha, tak boleh berlaku. Takut berubah lah, ada perubahan pada Allah. Sebagaimana kita telah sebutkan bahawa pemikiran Jahm bin Safwan ini terkumpul dari beberapa syubhat-syubhat yang dia dapatkan, baik dari Ja'ad bin Dirham maupun dari orang-orang Samaniyah. Selain dari kedua itu, ternyata teori Jahm bin Safwan ini merupakan hasil mencocokkan, menggabungkan antara logik yang dia miliki dengan teori-teori orang-orang filsafat. Logik sebenarnya memang ilmu falsafah kan? Kalau kita merujuk pada buku-buku orang filsafah, maka akan kita dapati bahawa teori Jahm bin Safwan dalam menetapkan adanya Tuhan sama seperti teori mereka. Kalau cari-cari kitab ni, walaupun ulama dulu tak bincang mana Imam Ahmad, kita cari kitab hak dia ni jumpa kitab falsafah Yunani, memang serupa betul-betul. Begitu juga ilmu martabat 7. Dan ilmu martabat 7 kan sebenarnya ambil daripada Al-Jili, daripada Ibn Arabi, daripada tengok-tengok dari falsafah. Ayat aja sama, cara berhujah betul-betul sama dengan cara ilmu falsafah dulu dah Yunani. Di antara buku yang menyebutkan hal itu adalah The Laws of Plato oleh Plato, wafat 347 sebelum mati Masihi. Platonisme agama. Plato dalam bukunya tersebut memiliki logik tentang apa yang ada di balik alam semesta ini. Dia memiliki logik dia, memiliki cara dia dah tak? Dia mengatakan bahawasanya semua yang kita lihat itu bergerak-gerak dan melakukan perubahan. Itu poin dia dah. Taharuk gegah apa dah. Tuhan tak boleh bergerak, kau tak boleh melakukan perubahan, tak boleh berubah. Pergerakan dan perubahan tersebut disebabkan oleh zat lain yang juga ada yang bergerak dah. Sehingga sampai kepada titik di mana ada satu zat yang tidak bergerak dan tidak berubah sama sekali. Itu poin dia, tidak bergerak, tidak berubah. Laisa kamitslihi syai'un tu dia main buah tu dah. Poin dia tidak bergerak, tidak berubah. Demikian pula dikemukakan oleh Aristoteles, wafat 322 sebelum Masihi. Ini tok guru dia lagi tak? Tak. Ni anak murid pada Plato lah. Aristoteles anak murid pada Plato dah. Dalam buku ni fizik. Nama fizik ni dah kena ingat metafizik ni dia bincang pasal benda gaib ni. Dia juga mengemukakan bahawasanya segala yang bergerak di alam semesta diatur oleh zat yang juga mengalami perubahan. Demikian pula zat berikutnya juga diatur oleh suatu zat yang lain terus-menerus. Berubahlah hinggalah sampai pada zat titik di mana zat tersebut tidak mengalami perubahan sama sekali. Kesimpulan dari perkataan Plato dan Aristoteles ini adalah Tuhan itu mestilah statik yang tidak boleh dinamik, tak boleh bergerak, tidak berubah. Maka dari sini kemudian kita fahamlah bahawa pemikiran Jahm bin Safwan sangat-sangat mirip dengan pemikiran Plato dan Aristoteles, yang menyebutkan bahawa Tuhan tidak boleh seperti
makhluk yang berjasad dan memiliki sifat-sifat, sehingga secara tidak langsung teori Jahabir Sofwan memberikan kesimpulan bahawa Tuhan mestilah statik, tak berubah. Ketahuilah bahawa Jahabir Sofwan memiliki banyak sekali kesesatan dalam pemikiran. Adapun yang kita bahas ini hanyalah penyimpangannya dalam tauhid asma' wa sifat saja dulu dah. Akan tapi pada kenyataannya dia juga memiliki penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan dalam masalah takdir juga, masalah iman, dan penyimpangan dalam masalah syariat-syariat yang lainnya. Oleh kerana banyaknya penyimpangan kesesatan yang dilakukan oleh Jahm bin Safwan, maka para ulama khilaf apakah dia telah kafir atau tidak. Akan tetapi telah banyak para ulama menyebutkan bahawa dia kafir atas dasar sejarah dan banyaknya kesesatan yang terkumpul pada dirinya. Ada ulama kata kafir. Kalau kita kata kafir berdasarkan pandangan ulama tersebut, tak apalah dah. Kalau kita berhati-hati pun tak apa. Tapi kalau kita nak berhujah, ada ulama besar dah dia berhujah, ada bawa dalil hujah-hujah kata kafir, dia terima lah dah. Hak tak olehnya kita ni bukan orang kafir biasa, ustaz biasa dah. Orang mu'amal lagi Malaysia ni tak kafir orang tu, kita pergi kafir kita dah. Lepas tu tuduh orang lain murji'ah. Tak boleh. Gitu mudah-mudahan. Terlebih lagi seperti yang telah disebutkan bahawa dia tidak solat selama 14 hari dan ragu terhadap Allah SWT yang disebut sebelum ni. Itulah hujah ulama yang mengkafirkannya. Antara hujah lah dah. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal merakan dengan sanad ini dari Yazid bin Harun. La'anallahu al-jahma wa man qala biqalihi kana kafiran jahidan tarka as-salat 40 yawman yaz'umu annahu yartadu dinan wa dhalika annahu shakka fil Islam. Qala Yazid qatlahu Salm bin Ahwaza ala hadzal qaul. Semoga Allah Azza Jalla melaknat Jaham. Melaknat Jaham bin Safwan. Ada siapa sahaja berkeyakinan dengan apa yang dia ucapkan, sungguhnya dia adalah kafir jahid. Kafir menentang lah. Juhud. Jahidan. Kafiran jahidan. Ia meninggalkan solat selama 14 hari yang meyakini bahawa ia sedang mencari agama. Tengah cari agama dia. Dan yang demikian itu kerana ia ragu-ragu akan agama Islam. Syakka fil Islam lah. Yazid berkata dia dibunuh oleh Salam bin Ahwas kerana ucapan ini. As-Sunnah Abdullah bin Ahmad. Surat 189. Wallahu a'lam. Setakat itu saja. Subhanakallah wa hamdika. Subhanakallah wa hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.